Assalamualaikum. Sebenarnya nama saya Zatulifah binti Muhammad Fuza. Okey, saya pensyarah kanan di sini yang telah berkhidmat selama 13 tahun di UiTM Cawangan Terengganu, kampus Dungun dalam bidang pelancongan. Sekarang saya memegang jawatan sebagai Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan yang memerlukan saya menjaga 6 program di fakulti ini, iaitu melibatkan 4 program diploma dan 2 program ijazah sarjana muda yang melibatkan 4 departmen jabatan, iaitu perkhidmatan makanan, kulineri, pelancongan dan juga perhotelan di sini. Okay, jadi dari segi background bidang saya sendiri, bidang kepakaran saya, sebenarnya saya lebih kepada perancangan pelancongan tourism planning, yang mana degree saya pun memang dah tourism management, master saya pun dah tourism planning master, dan PhD saya pun dalam travel and tour juga. Maksudnya di sini saya memang pure pelancongan lah dalam bidang kepakaran ni. Maksudnya kat sini biasanya ramai orang selalu macam confuse, keliru lah antara tourism planning dengan tour planning di situ. So saya lebih kepada tourism planning daripada tour planning. Tour planning tu macam kita buat package pelancongan semua tu kan. Tapi tourism planning maksudnya lebih kepada pembangunan destinasi pelancongan lah. Nak bangunkan, yang bangunkan suatu tempat tu, dan kita akan contribute kepada community, kepada negeri, ekonomi dah semua tu lah, dan sangat dekatlah dengan sustainable tourism tu sendirilah sebenarnya. Dan passion saya pun memang ke arah tu, sebab saya nampak kalau sebelum ni orang kalau cakap pelancongan, apa jalan-jalan je pelancongan tu kan. Tapi bila saya dah masuk dalam bidang tourism planning tu, saya nampak banyak contribution yang boleh dengan kepakaran kita tu, yang secara tak langsung membantukan ekonomi setempat tu sebenarnya. Dekat situlah dalam bidang perancangan pelancongan. Dan memang passion saya pun, sehingga selepas habis belajar ni pun saya memang sangat berminat ataupun intention dalam aktiviti pembangunan pelancongan lah sebenarnya. Dan bila saya terlibat dengan projek-projek pembangunan pelancongan ni, dia tak semestinya dalam bidang tourism. Sebab bila dalam pembangunan pelancongan ni, skop dia sangat luas. Macam everything kita kena tahu juga. Kalau pendek kata macam cross discipline pun memang tak ada masalah. Contohnya kajian COVID, memang aktiviti pandemik ni sangat memberi kesan kepada pelancongan kan, yang industri pelancongan tu sangat very fragile. Terkesan. Yang tu antara terlibat dengan projek dia kajian tu. Busy lah. Busy buat COVID ni. Itu masa first tahun 2020 lah kan. Kita buat kajian impak pembudayaan norma baru. Masa awal PKP tu, kita pergi berjumpa dengan komuniti berbagai background, termasuk agensi. Dan kita nak tanya macam mana dengan pemakaian mask ni, macam mana dengan tu. Dan saya memang macam suka, walaupun tak secara langsung, tapi ia tu memberi impak juga kepada pelancongan sebenarnya. Macam mana kita nak sustain selepas pandemik tu nanti berlaku kan. Sebab kita tahu pelancongan ni merupakan penyumbang utama ekonomi. Itu menyambatkan sangat passion lah kalau melibatkan pelancongan pembangunan tu. Saya memang suka nak sebab kesan dia tu kepada ramai orang berbanding selain daripada pelancong lah sebenarnya. Okey, dekat situ. Dan selepas kajian impak pembangunan, saya juga terlibat dengan laporan kajian ni lah, pasaran pembinaan hotel di Tasik Kenyir ni lah, yang mana disebabkan saya di Dungun ni, saya lebih dekat lagi di hati untuk membangunkan negeri Terengganu tu sendirilah. Sebelum berkhidmat 14 tahun ni, daripada awal ni memang di Terengganu pun memang terkenal dengan pelancongan, tapi ada pro and cons daripada mana yang boleh dibangunkan dengan lebih baik lagi lah kan. Sebelum ni, yang mana sedia maklum, negeri Terengganu lebih kepada buat acara event besar-besaran, tapi sekarang ni macam mana nak maintain destinasi pelancongan. Dan bila terlibat dengan ni, saya suka untuk mengkaji. Sebab saya pun bila terlibat dalam pelancongan ni, secara tak langsung kita akan buat research kajian tu. Sebab bila dalam buat pembangunan, memang kita akan terlibat dengan survey, kajian instrumen tu. Sebab kita nak tahu pandangan demand and supply lah, both pihak, daripada permintaan pelancongan dan industri itu sendiri. Tapi kalau kita bercerita tentang kajian pasaran pembinaan hotel di Tasik Kenyir. Apa skop specifically sebenarnya? Skop dia tentang nak tahu demand, bagaimana pandangan pelancongan terhadap hotel yang bakal dibangunkan di Tasik Kenyir tu. Seperti sedia maklum, Tasik Kenyir tu mempunyai tarikan yang sangat besar, yang sebenarnya boleh dijadikan satu tempat yang terkenal sehingga seluruh dunia lah. Tapi kenapa
permintaan dia masih banyak kepada domestik berbanding international, berbanding dengan Penang, Melaka. Sedangkan Tasik Kenyir tu tasik buatan yang banyak history dia, yang banyak sejarah dia yang boleh dia bangun. Tapi kenapa dia tak boleh nak market lagi? Itu sesuatu yang nak membantulah sebenarnya. Dan bila kami dapat approach daripada Ketengah Holding, mereka nak buat hotel yang premium hotel lah sebenarnya di tempat di situ, untuk create demand macam pelancong datang daripada luar lah selain domestik ni. So kami melihat juga permintaan pelancong selain domestik yang berdekatan dengan, adakah mereka nak pergi dengan harga yang sebegitu yang ditawarkan dari segi itu. Dan kami akan buat kajian dari segi SWOT lah, SWOT analysis, iaitu dengan multiplier effect sekali di situ, supaya bila buat sesuatu bangunan, biarlah dia tidak menjadi macam apa orang kata gajah putih tu kan, yang tinggal bangunan saja tu. Biarlah impact dia tu continuous, sebab memang di situ pernah berlaku ada dah resort tapi at the endnya resort tu macam tak survive. Dulu ada resort Kenyir Lake Resort gitu, tapi bila sebelum pandemik rasa dia dah collapse di situ dari segi maintenance sebenarnya hotel. So bila hotel ni nak buat premium, kami akan cadangkan premium macam material yang sesuai bagi mengelakkan apa yang dah berlaku dengan hotel yang dah tutup ni. Pengajaran lah. Ya, dengan pelajaran, bukan sekadar macam mereka ada duit, okey, mereka boleh buat apa yang mereka nak buat dekat situ. Tak, kalau boleh biarlah dia selari ataupun dapat sustain dengan tempat, dengan supply and demand, dengan semualah dengan ekonomi dia, supaya dapat pulang modal yang baik daripada negeri sekali. Okey, kalau boleh dengan projek ni, pembinaan hotel tu biarlah hotel yang mesra alam, kata friendly hotel dengan alam sustainable, yang dapat fulfill demand seluruh level of pelancong tu sendiri, turis tu sendiri, sama ada dari segi family, business group ataupun individual ataupun backpacker. Sebab sekarang ni demografi apalah kan, tak kisah demografi, dia dapat fulfill semua. Sebab target kita nak semua yang datang tu Tasik Kenyir tu, yang attraction dia tu lebih penting, nak menikmati attraction tu. So bila hotel tu, dia perlu relate dengan tema hotel di Tasik Kenyir, macam resort je, nature tu lebih daripada guna material yang memang modern, artistik tu kan. Memang dia nak menonjol, tapi cost maintenance tu lebih tinggi. Dan kita mungkin akan sambung ke next part, yang mana dekat sana ada sedia hotel Poh, yang satu lagi hotel di bawah Ketengah, yang bakal diambil oleh Ketengah Holding. Jadi kami mungkin akan buat juga SWOT bagi hotel yang tersebut dah. Dan juga kami mungkin akan mencadangkan, selain berdekatan dengan hotel tu, apa package tarikan yang dibuat. Sebab baru ni ada kolaborasi bersama tempat Elephant Sanctuary, berdekatan, bersebelah je dengan Tasik Kenyir tu, yang mana untuk bangunkan ekotourism dan biodiversity di situ jugalah. So rentetan daripada tu kami ingin meshkan kalau boleh Ketengah Holding dengan KACV Tasik Kenyir dengan tu, supaya dia akan lagi boost tempat tu bersama tarikan. Biar hotel tu lengkap package dia dengan tarikan dengan sabut. Jadi multiplier effect dia banyak, termasuk dah kedai-kedai makan dekat situ, apa food yang memang menjadi warisan ataupun terkenal atau signature food lah Tasik Kenyir tu. Kalau pergi Tasik Kenyir tu, yang bestnya adalah di ikan baung lah dekat situ, yang paling ikan baung lemak tu. Yang relate dengan Tasik Kenyir ni, sebenarnya saya memang berminat untuk bangunkan pelancongan kat sana. Sebab macam saya cakap yang awal tadi lah, Tasik Kenyir tu banyak attraction dia, sedangkan dia menjadi satu center ataupun triangle yang kita boleh tembus ke Taman Negara, ke Kelantan, Gomusang semua tu. Tapi kenapa tak di-highlightkan ataupun tak dijadikan satu heritage seperti UNESCO di Penang dan Melaka tu? Tarikan dia tu, selain alam semula jadi dia, sejarah dia juga menarik. Lepas tu tarikan dia sekitar, nature dia, air dia pun memang unik, dan houseboat dia tu tu lebih unik lah. Dan itu juga kami cadang kepada hotel ni, supaya kalau dia nak buat lebih yang unik. Sekarang ni pelancong dia bukan nak yang mahal sangat, tapi yang lebih unik actually, yang dengan alam tu, itu ke arah tu lah sebenarnya kalau boleh Tasik Kenyir tu. Yang mana kerajaan negeri juga, dia sebenarnya nak daripada aktiviti pelancongan, dia nak membantu negeri ni menarik pelancong daripada pulau ke darat. So sebab pulau tu dalam National Tourism Plan tu sendiri dijangkakan lagi 10 years tu kita tak sure sejauh mana survival island yang ada dekat sekarang ni kan, dengan keadaan ekosistem sekarang ni. That's why sekarang memang kerajaan Terengganu fokus kepada domestik. Sebab tu banyak-banyak projek yang big projek, contohnya macam
jambatan yang terbuka tu kan. Semuanya benda tu nak divert pelancong daripada nampak island ke darat sebenarnya. So Tasik Kenyir ni antaralah salah satu option lah yang sebenarnya dia triangle di situ, jalan dekat untuk masuk ke Kelantan dengan Pahang. Governance dia. Sebab di sana kalau dia macam Langkawi kan, kita ada LADA, satu badan yang dapat uruskan semua tarikan destinasi pelancongan di Langkawi. Sama juga di Tasik Kenyir. Kenapa dia berubah-ubah, kejap ada ni, kejap buat waterpark, kejap ni, sebab dia tak synchronize agensi yang terlibat di dalam Tasik Kenyir tu. Itu main issue yang menyebabkan tempat tu tak boleh nak boost besar. Kalau dia synchronize di bawah satu center contohnya, so center ni dapat synchronize semua aktiviti dan pelancongan tu, insyaAllah dia dapat boost lebih. Itu masalah governance di situlah sebenarnya yang tengah kita usahakan ataupun maklumkan kepada kerajaan ini supaya benda ni di-improve atau tambah baik untuk Tasik Kenyir ni. Sebenarnya selagi benda tu berlaku, dia dapat satu collaboration untuk Tasik Kenyir ni dipromote ke overseas. Walaupun dipromote tapi dia tak cukup strong bila satu tempat tu tak synchronize. Orang ni buat orang ni je, yang ni buat macam ni, benda-benda lain. Ya, houseboat, operator houseboat saja dia tak nak bekerjasama. Kalau dia sekali macam Langkawi, dia boleh jadi macam tu. Itulah yang kekurangan Tasik Kenyir yang saya nampak sepanjang buat kajian ni. Sebab memang sayanglah dengan nature facility dia. Dan bila syarikat-syarikat di situ mungkin ada yang kurang kepakaran daripada tu, mungkin dia orang nampak lebih kepada business oriented, profit oriented. Jadi dia lupa yang benda-benda lain tu sebenarnya support ya. Itulah peranan akademik kalau mana expertise ke dalam sana lah, nak membetulkan balik. Ya, nak membetulkan balik benda tu. Kita benchmark dah tempat-tempat yang berjaya tu macam mana, kajian yang berjaya tu, dan kita harap dia pun antara bakal berjaya jugalah suatu masa. Bagi saya sebagai pensyarah, bila di peringkat universiti ni, perundingan ni penting dalam membantu industri tu bersama-sama memajukan ekonomi negara lah. Sebab industri ada duit, ada bisnes macam saya cakap tadi, dan universiti ada kepakaran dia dalam bidang tersebut. Bila dia matchkan sekali, baru boleh membantu sebaiknya perancangan yang sepatutnya, yang selari dengan semua polisi-polisi yang dibuat. Tidak guna di universiti hanya buat teori tapi tidak diimplement oleh industri. Ya, kita kena prove supaya benefit dia ataupun kesan dia tu kepada semua orang, baru dah kita rasa macam okey, bila dengan passion tu kan, kita rasa yes, satu satisfaction di situ bila kita dapat membantu secara langsung. Kita orang tak tahu pun tak apa, tapi at least di situ kita main peranan untuk membantu mereka lah sebenarnya. Sekarang ni saya buat memang untuk bawah pensyarah-pensyarah di bawah perseliaan saya lah. Sebenarnya saya memang menggalakkan diorang untuk buat aktiviti concentration, dan saya ajar untuk diorang register dalam ICON tu. Sebab sometimes diorang memang dijemput di luar oleh orang register, tapi diorang tak register dengan ICON sebab kebanyakan money tu semua direct kepada diorang semua je. Jadi ada yang tak tahu ada. So daripada beberapa meeting di fakulti lah, memang saya dah minitkan untuk pensyarah ajar masuk register dalam sistem ICON ni, dan buatlah perundingan tu supaya jangan nampak universiti ni tak macam college ataupun tak macam sekolah lah. Di universiti tu adalah macam satu gedung ilmu lah, yang sebenarnya kalau orang tanya saya, buat research on paper je. Daripada research tu lah you dapat contribute, buat sumbangkan balik dia punya ilmu tu kepada masyarakat, buktikan, pergi mengajar. So itu antara yang di fakulti buat short course tu. Kalau banyak culinary kan, so pastry tu kami nak ajar community B40 lebih kepada menjadi usahawan, membantu dengan kepakaran yang ada sebenarnya. Daripada situlah kami akan mula buat flyer short course lah untuk promote bengkel-bengkel tu. Itu adalah awal untuk visibility kepada pensyarah tentang mengajar community kepakaran dia orang lah. Dan selepas tu mungkin kita ada jangka masa panjang untuk bawa projek-projek keluar lah. Tapi untuk projek keluar tu kita perlukan strong team, juga strong team untuk bertanggungjawab pula untuk bawa tu. So kita mula start daripada small dulu lah. Sebab nak kata kami di Terengganu ni, cuma kalau projek-projek besar, kalau contohnya kalau saya dapat projek besar pun sebab daripada member-member yang ada sekitar networking kita kan di UiTM ni sendiri. So kalau yang baru-baru nak terjebak, dia susah nak dapat yang besar tu. So daripada awal tu kita train dulu macam mana dia nak konsult dengan komuniti di sekitar je dulu, baru and then bila nampak dah boleh handle, baru kita ke next level lah sebenarnya.
Unlocking talent, delivering result.